Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia sehat wal afiat, dipanjangkan umur dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahun hijrah yang baharu pada tahun ini 1444 semoga lebih baik dan lebih membawa manfaat kepada kita semua dunia dan akhirat. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung muka surat 187, yaitu masih di bawah tajuk bab yang ketujuh, saya mestilah memahami syarat-syarat bai'ah ataupun aku janji, dan juga kategori yang disebutkan sebagai bai'ah. Okey. Muka surat 187, bai'ah dan hukumnya di sisi syarak. Okey. Bai'ah ni siapa buat dan apa hukum dia? Dosa ke tidak? Dan bagaimana hukum kalau bai'ah ni dilanggar? Bai'ah ialah perjanjian untuk memberi ketaatan. Orang yang berbai'ah seolah-olah ia membuat janji setia untuk menyerahkan dirinya dan urusan kaum muslimin kepada amir ataupun kepada ketua. Jadi satu-satu kumpulan tu ataupun satu-satu jamaah tu buat aku janji bahawasanya dalam perjanjian tersebut tujuan dan matlamat dia, perjuangan dia seolah-olah tubuh badan dia tu diserahkan kepada ketua dia untuk melakukan apa yang ada di dalam bai'ah ataupun perjanjian tersebut. Ia yakni orang yang berbai'ah itu tidak akan melanggar janji-janjinya terhadap amir ataupun ketuanya dalam urusan tersebut. Malah ia mestilah mentaati apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya, sama ada ia suka ataupun ia benci. Kadang-kadang dalam bai'ah ataupun perjanjian tersebut bukan semua yang menggembirakan. Ada kadang-kadang bai'ah Allah dikata ni mengarut punya ni. Ni macam ikat tengkuk dengan tali. Maka bila dia sign, bila dia perakui janji tersebut, ada dalam perjanjian itu suka ke tak suka, nanti kita akan
senaraikan di antara bai'ah ataupun perjanjian tersebut. Bila dia sign, suka ke tak suka, kena ikut. Bila dia langgar, dia mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dikira berdosa. Okey. Bai'ah adalah suatu perbuatan sunnah Nabi yang pernah diberikan oleh kaum muslimin beberapa kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah semasa baginda masih hidup, seperti Bai'atul Aqabah. Kenapa dikatakan Aqabah? Aqabah ni satu tempat yang lebih kurang 5 atau 7 kilometer daripada Mekah, ataupun bukit. Nama dia Bukit Aqabah. Jadi di area ataupun di tempat itulah, mereka aku janji. Pada Aqabah pertama tak ramai, lebih kurang 6-7 orang sahaja. Ada sebagian mengatakan lebih kurang 11 orang. Aqabah kedua tersebut barulah lebih ramai, lebih kurang dalam 70 orang daripada orang-orang Yasrib, atau sekarang disebut sebagai orang-orang Madinah. Kan? Madinah ni bertukar nama selepas daripada Rasulullah hijrah. Madinah ni kota atau bandar ataupun tempat yang bersinar-sinar. Dulu dikenali sebagai Yasrib. Kan? Contoh tuan-tuan rahimakumullah, sekarang nama tempat ni Kemunting. Bila dah maju nanti ada perubahan pembangunan sebagainya, orang akan bagi tahu Taiping Utara. Tak mana Taiping Utara? Kemunting lah. Bertukar nama dia tu. Macam juga apa nama ni, Sungai Siput. Kan? Tukar nama dia apa? Ipoh Timur, Ipoh Barat. Dia dah perluaskan dia punya bandar. Jadi Madinah ni dulu nama dia Yasrib. Bila Nabi hijrah, membangun dan lebih bersinar, Islam semakin berkembang di Madinah, maka dinamakan nama dia Madinah, yang dikenali dulu sebagai Yasrib. Okey. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Yang kata betul ke bahawa bai'ah itu adalah mengikut sunnah? Hadis saya bacakan pada pagi ini. Apa di antara janji tersebut? Kata Nabi, ta'alau. Kata Nabi, kemarilah. Dalam kumpulan tersebut Nabi menyebutkan bai'uni. Di antara perjanjian itu kata Nabi, kamu berjanjilah dengan aku. Apa janjinya? Ala alla tusyriku billahi syai'a. Di antara bai'ah tersebut isinya bahawa jangan menyekutukan Allah dengan apa jua pun. Maknanya 6-7 orang kali pertama, ataupun yang 70 hingga 73 kali kedua tersebut. Di antara bai'ah yang pertama tu isi dia adalah alla tusyriku billahi syai'a, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, wala tusyriku, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak. Seterusnya, wala ta'su buhtanan taqtaruna baina aydihim wa arjulikum wa taghduni fi ma'rufin. Lalu kata Nabi, faman waffa minkum fa ajrahu ila Allah wa man asaba min dhalika syai'a fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratun wa man asaba min dhalika syai'a fasatarahu Allah fa amarahu ila Allah
fa amruhu ila Allah in syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa anhu. Akhirnya kata Nabi bahawa perjanjian ini kalau sekiranya kamu langgar, kamu akan mendapat hukuman di dunia. Tapi sekiranya kamu taat setia, Allah akan menutup kesalahan kamu. Maka terpulanglah kepada Allah sama ada menyiksa ataupun memaafkan kamu. Inilah diantara bai'ah yang berlaku antara Rasulullah SAW dengan orang Ansar yang datang ke Mekah menunaikan haji. Jadi buat bai'ah tu secara senyap-senyap. Kemudian di antara bai'ah yang kedua, bahwasanya orang-orang Yasrib berjanji dan menyeru supaya Nabi pindah. Maknanya sebelum Nabi dihalau. Sekarang ni mana-mana masjid surau sedang menyambut Ma'al Hijrah. Maka dalam isi-isi Ma'al Hijrah tersebut adalah bagaimana bermulanya kalender Islam, bermulanya sejarah Islam, dan pengajaran daripada hijrah tersebut, yang mana untuk membentuk sesebuah negara, bahawa boleh berlaku pembentukan sesebuah negara tersebut, pemerintahan dia bercampur antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dan dalam pentadbiran tersebut mestilah pemerintahan Islam memegang portfolio, terutama dalam urusan-urusan Islam dan kepentingan-kepentingan Islam. Seperti bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua. Dan juga bukan setakat dua bai'ah tersebut, malah ada nama dia Bai'atul Ridwan. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terus berbai'ah kepada ulil amri mereka. Jadi bai'ah ni bukan setakat berlaku di zaman Nabi permulaan Islam, malah selepas Rasulullah wafat juga bai'ah ini masih berlaku kepada para sahabat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Junadah bin Abi Umayyah, daripada Ubadah bin Al-Samit, yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil kami. Kata Ubadah, Rasulullah telah memanggil kami, lalu kami pun memberi bai'ah kepada baginda. Kemudian Ubaidah berkata, di antara perkara yang diminta kami berjanji ialah kami berjanji mendengar dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang kami benci. Okey. Kita tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang disukai oleh manusia sebelum kedatangan ataupun sebelum Nabi dibangkitkan kepada Rasul, apa dia? Merompak. Kan? Ataupun ialah merompak ataupun menyamun. Kemudian minum arak. Kan? Apa lagi? Berzina. Buang anak. Jadi di antara bai'ah yang saya bacakan tadi, mereka berjanji akan mentaati Rasul, yakni jangan berzina, jangan mencuri, jangan minum arak. Bayangkan kalau orang yang minum arak tengok-tengok, jangan minum arak. Kalau daripada remaja atau kalau dah minum arak berpuluh-puluh tahun, tak payah arak tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ni baru-baru ni apa dia? Sedang dikuat-kuasakan tentang larangan merokok.
pun pro and kontra. Ada yang malah ada yang syarikat-syarikat melobi supaya ianya tidak dilaksanakan. Ada juga yang berpandangan, dia kata apa? Kita nak kuasakan merokok ni, dia kata bukan orang yang sekarang, dia kata. Nak jaga masa akan datang orang yang belum merokok. Malah ada orang dengan sinis, dia kata siapa yang sedang merokok, merokoklah sampai mampus katanya. Itu dia punya bunyi kasar lah tu kan. Yang kita nak larang ni adalah yang belum merokok tu. Maknanya kita buat undang-undang ni bukan setakat kepada yang sedang ada, tetapi untuk menjaga kemaslahatan akan datang. Contoh, kalau dikuat-kuasakan hukum mencuri, tuan-tuan, kita bukan nak menjaga orang yang mencuri itu sahaja kan. Ada orang kata naya lah bila dia mencuri, potong tangan dia. Kita bukan nak menjaga orang yang mencuri itu sahaja, kita menjaga orang awam tu daripada barang dia kena curi. Itu je. Yang kena potong tu seorang je, tapi yang kita nak jaga di luar sana tu ramai. Kalau kita tak jaga orang ramai tersebut, maka orang yang mencuri itu hari ini mencuri, masuk penjara 3 bulan, keluar agak-agak serik tak? Malah ada yang mengatakan kadang-kadang masuk penjara ni bukan menyelesaikan masalah katanya. Contoh begini tuan-tuan, dia masuk penjara kan, adalah disebabkan kerana contoh dia didenda, kecil je dendanya. Contoh denda RM1,000 pasal dia mencuri. Tapi dia tak mampu bayar denda RM1,000 tu, maka kena ganti dengan penjara. Masuklah kawan tu, contoh masuk sebulan kan. Hari tu dia masuk penjara mencuri kelapa sawit 10 tandan. Nampak? Masuk penjara sebulan, lepas keluar penjara, lah ni merompak apa? Merompak bank, merompak kontainer. Pasal apa? Masa masuk sebulan dalam penjara tu, dia jumpa perompak-perompak yang lebih besar lagi, sembang dalam tu. Udah jadi menjadi tok guru pula, ada dalam tu perompak-perompak. Sebab itu tuan-tuan rahimakumullah, ada benda-benda di dalam Islam ni, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita baca dalam maqasid syariah, ada nama dia hukum hudud, ada nama dia hukum qisas, ada nama dia hukum ta'zir. Tak sama. Adalah ikut kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bai'ah ni kata sahabat tadi, yakni Ubadah, kami diberi untuk berjanji sama ada perkara yang dijanjikan itu kami suka ataupun kami benci, dalam keadaan kami susah dan senang. Kemudian kata Ubadah, tidak mementingkan diri sendiri, malah yang paling utama tidak membantah terhadap ketua dalam urusan-urusan kami, kecuali kami melihat kekufuran terhadap Allah secara nyata dengan bukti yang terang dan jelas. Pasal ada hadis menyatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Maknanya bai'ah ni kalau berlaku di masa kita sekarang ni, selama mana isi perjanjian tersebut tidak perkara yang melibatkan hukum syarak, melibatkan kekufuran ataupun rosak akidah, maka selama itulah bai'ah tersebut boleh dilakukan. Dalam bukunya
Fi ad-din khalis. Sadiq Hasan Khan berkata, di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa tuntutan berbai'ah ke atas para sahabat adalah satu sunnah. Demikian juga bai'ah yang diberikan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Menunaikan bai'ah adalah wajib, manakala mencabulinya adalah maksiat. Kalau dia langgar, tunggulah. Kan? Tak ada pun hukum penjara ke hukum bunuh ke, tak ada. Tapi orang yang melanggar bai'ah ni, tunggulah saat dan ketikanya. Allah akan beri balasan. Contoh apa dia? Tiba-tiba kereta dia terhumban masuk dalam sungai. Nasib baik tak mati. Itu amaran Allah lah tu. Kan? Ataupun dia menghadapi pelbagai masalah dalam keluarga dia. Maka ingat kembali bahawasanya dengan melanggar bai'ah ni akan menerima akibat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsirnya mentafsirkan terhadap hadis ini, Ibnu Hajar menyatakan, dalam keadaan yang kita sukai atau dalam keadaan yang kita benci, yaitu dalam keadaan kita merasa cergas serta bersemangat, dan dalam keadaan kita merasa lemah untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan. Al-Daudi pula berkata, maksudnya ialah sesuatu yang kamu membencinya. Manakala Ibnu At-Tin pula berkata yang jelas apa yang dimaksudkan ialah pada waktu malas dan kesukaan. Suka ke tak suka, kan? Ikut apa yang ada dalam bai'ah. Ibn Zuzi Al-Maliki pula berkata, kita tidak harus menentang kerajaan ataupun yakni kerajaan Islam, sekalipun pimpinannya melakukan kezaliman sehinggalah ternyata pada mereka kekufuran yang jelas. Walaupun kita kata ini zalim, kita punya ketua ni, ini menganiaya ni, kan? Contoh dulu ada satu perjanjian tu apa dia? Kalau siapa yang melanggar perjanjian itu, maka jatuh talak satu kepada isterinya. Dia kata ni apa punya perjanjian pula dah, kan? Ni punah lanah punya. Sebab itu saya katakan tadi bahawa perjanjian ini kena wajib dan taat setia, walaupun dalam perjanjian itu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, selama mana tidak melibatkan kekufuran ataupun rosak akidah. Ketaatan mestilah diberikan kepada mereka sama ada dalam perkara yang disukai maupun yang dibenci, kecuali mereka memerintahkan supaya mengerjakan maksiat. Kan? Kecuali bai'ah tersebut dia kata apa nama ni, suruh bahawasanya kamu ataupun dalam bai'ah selama 3 tahun dia kata tak boleh ada anak. Kalau ada anak wajib disembelih anak tersebut. Hak tu tak boleh, tu maksiat dah tu. Maka dalam keadaan demikian tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Seorang saudara petugas yang jujur wajiblah berpegang dengan saranan tersebut, dan saranan lainnya berhubung dengan kewajipan yang diamanahkan ke atas dirinya dalam muamalah dengan mas'ul dan pimpinan dakwah. Saudara petugas mestilah mengelakkan daripada mencari-cari kecacatan dan keaiban saudaranya, kerana sikap berbaik sangka terhadap seorang saudara yang lain adalah dasar asas yang mesti diikuti, bukannya mengikuti cara-cara kepartian yang jauh daripada sifat takwa dan semangat keagamaan dan ingatlah setiap bid'ah itu adalah sesat. Dia tak bolehlah kata kita ni dah 50-60 tahun merdeka, tak pernah mana-mana parti buat lagu ni. Ni apa punya perjanjian?
tak wujud istilah tersebut. Taat dan hukum syarak. Taat artinya menurut perintah. Apabila taat tidak berlaku, maka maksiat dan fitnah yang menggantikan tempatnya. Nah, kita kena faham tuan-tuan. Kalau ada undang-undang, kalau ada perjanjian, maka bila mana tidak taat kepada perintah tersebut, maka tunggulah saat dan ketikanya maksiat akan berleluasa. Dan contoh kita nak buat apa dia? Berkenaan dengan pelaksanaan hukum orang yang mencuri ataupun hukum berzina. Kemudian dianggap hukuman tersebut zalim, dianggap hukuman tersebut adalah sesuatu yang mengongkong dan sebagainya, maka tunggulah saat dan ketikanya. Tuan-tuan rahimakumullah, kadang-kadang perzinaan tersebut tak boleh terima. Saya bagi contoh nah. Saya ada terbaca satu artikel ataupun satu kejadian, yang mana sepasang suami isteri yang berkahwin dengan dijodohkan keluarga. Berkahwin ni ada orang yang berkahwin suka sama suka, kemudian bagi tahu keluarga, lepas tu kahwin. Ada orang yang berkahwin, dia tak kenal pun, ataupun pada peringkat awal tak tahu cinta ke tidak, tapi kaum keluarga setuju dikahwinkan. Maka dalam perkahwinan itu kadang-kadang kahwin tapi macam tak berapa suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, suami isteri ini dikurniakan dengan perkahwinan mereka, Allah kurniakan anak kembar, dua-dua perempuan. Nampak? Tu nampak baguslah. Yang kedua, si suami ini bila dia berkahwin dengan perempuan tersebut, macam kita lah tuan-tuan, kita kadang-kadang kita beli kereta, lepas kita beli kereta, kereta tu kereta baru tau. Tuan-tuan perasan tak ada sesebahagian orang kereta tu baru lagi, baru beli seminggu dua, apa yang berlaku? Dia tukar sport rim. Lawa dah rim tayar baru, lelong sport rim tu dengan tayar sekali. Pasal bila tukar rim yang lebih besar, contoh kalau rim dia contoh 15, dia nak tukar kepada 16. Kemudian dulu asalnya tayar dia 70, dia pergi tukar 55. Tak sama kan? Rim besar tapi tayar nipis. Nampak? Yang kedua, kadang-kadang apa dia? Dia tambah histori. Beli kereta, dia punya reverse dia tak ada kamera, pergi kedai pasang kamera. Dia kata kamera ni tak boleh sebab kena tukar dia punya radio. Kena ada radio yang ada skrin tu, tukar dengan radio sekali. Nampak? Tu sifat manusia. Begitu juga dalam perkahwinan. Jadi yang suami ni tadi, bila dia kahwin dengan isteri tersebut, dia bodek bini dia. Dia bawa spa, dandan rambut, beli, tukar wajah tau. Kalau dulu bini dia ni jenis tudung jenis sarung je tau. Beli siap tu, sarung dah ada siap-siap, dah betul-betul ikut muka. Lepas tu dia tukar style dengan tudung yang lilit tu cikgu. Pakai tudung kan. Tuan-tuan pun tengoklah tudung-tudung perempuan hari ini. Jadi salah seorang daripada kawan dia ni nasihat dah. Mat, hang ni biar betul kan? Hang tak rasa jeleh ke bila bini hang buat lagu ni kan?
Takut salah lagi ramai orang minat. Takkanlah kot dia kata aku yakinlah bini aku. Tak apa. Betul tuan-tuan berlaku. Selepas dia beranak, padahal baiknya suami dia ni, waktu dia bini dia beranak ni, selalunya kita ni kalau bini kita beranak, sama ada mak kita jaga atau mak mertua jaga. Tidak. Tuan-tuan, dia baru kahwin, tak ada pengalaman berkahwin beranak. Dia jaga bini dia dalam pantang dengan baby 2 orang, kembar. Tu, bagus tak bagus lelaki tu? Okey, bila dah habis pantang, bodek lagi bini dia. Oh, lagi nampak menawan lah. Kan, dulu gemuk, sekarang dah nampak slim, dah tambah kurus, nampak lebih menarik lagi. Okey, tuan-tuan rahimakumullah, minta maaf saya sebutkan. Dalam artikel tersebut katanya bini dia tu cikgu. Lepas tu, satu hari dia cakap kat laki dia, bang, ni nak bagi tahu, dia kata, hari ini yang tak balik tau. Hari ini yang duduk tidur di rumah kawan sebab ada kerja sekolah yang perlu diselesaikan. Laki dia ni tadi bila kata kerja sekolah, tanggungjawab juga. Tak apalah, redo dia. Dia jaga anak malam tu. Pasal bini dia kata ada tugas sekolah. Okay. Tiba-tiba tuan-tuan muslimin rahimakumullah wal i'azubillah, besok baliklah ke rumah macam biasa. Macam biasa balik sekolah, macam tak ada apa. Dia banca susu, elok. Tapi dia melihat ada sesuatu pelik yang berlaku. Sejak bini dia balik, sampai petang, sampai maghrib tu, bini dia tak buka tudung. Sebelum ni bila sampai rumah, dia akan tarik atau buka tudung tu, sangkut. Tapi kenapa kali ini bini aku dah nak maghrib dah, tapi tak buka tudung juga? Sudah dia mengesaki sesuatu. Maknanya dia mengesaki bahawa bini dia ni ada menyembunyikan sesuatu. Dia diam lagi. Dia pun buat-buatlah tidur dengan anak dia tu lah. Yang bini ni ingat yang suami dia betul-betul dah tidur. Dia pun bukalah tudung. Buka-buka tudung, dia pun tengok. Dia terkejut tuan-tuan. Kan? Leher tu macam kena gigit tebuan. Merah sana, merah sini. Dia pun terus tunjuk terus. Ni kenapa leher ni? Dia tunjuk terus. Kenapa leher ni? Mula. Akhirnya tuan-tuan, sebaik-baik orang hilang sabar juga. Akhirnya dia bawa balik ke rumah mak bapak si perempuan tersebut. Dia tanya depan mak bapak, kenapa dengan leher ni? Wal i'azubillah, saya sebut dalam masjid ni, mohon maaf, rupa-rupanya yang kata dia ada kerja sekolah, dia tidur dengan laki di hotel dan sudah terlanjur berzina. Itu yang sebutkan bahawasanya di antara yang berlaku ialah apabila tidak taat kepada perintah, maka maksiat dan fitnah yang akan menggantikan tempatnya. Jadi kalau ada mana-mana negeri, negara, tempat tengok maksiat makin berleluasa, jawapannya itulah kesan daripada apabila mana tidak dilakukan undang-undang dan ada undang-undang tidak ditaati. Bagi seseorang mukmin, bibit-bibit fitnah itu pada mulanya mungkin tidak begitu jelas sehingga ia tidak merasai kewujudan fitnah itu kecuali setelah ia benar-benar terjadi. Oleh yang demikian, ia wajib berhati-hati dalam segala tutur katanya, perbuatannya dan tindak tanduknya supaya semua perbuatan-perbuatan tersebut tidak mendatangkan fitnah
kepada orang-orang yang beriman. Memberi ketaatan kepada yang berhak adalah wajib selama ia tidak termasuk ke dalam perkara maksiat ataupun perkara yang boleh membawa maksiat, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yakni suratun nisa ayat 59. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan juga ulil amri di kalangan kamu, yakni pihak pemerintah ataupun ketua. Kemudian jika sekiranya kamu berselisih dalam sesuatu urusan, maka kembalilah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni hadis. Selesai masalah. Rumah tangga pun begitu juga. Nah, tuan-tuan, bila berlaku krisis antara suami dan isteri, jawapannya kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Selesai masalah. Yang menjadi porak-poranda hari ini ataupun yang menyebabkan, tuan-tuan, ada kajian mengatakan bahawasanya di Malaysia angka perceraian lebih tinggi daripada angka pernikahan. Kadang-kadang ada bulan tersebut yang bernikah contohnya 1,200, tapi pada bulan itu yang bercerai 1,800. Kan? Maka ramailah janda-janda. Termasuklah tuan-tuan dengan. Satu lagi saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya terbaca semalam satu artikel tersebut. Okey. Pun berlaku dalam satu keluarga. Sepasang suami isteri lah. Okey. Dia ni elok. Suami dia pun elok. Dan bagusnya suami dia ni, yang pertama ialah dia memang mampu berpoligami. Dan dia boleh kahwin senyap-senyap. Dia boleh je kahwin di sempadan. Dan dia ada duit untuk nak beli rumah dan sewa rumah untuk bini simpanan dia. Boleh buat. Tapi dia tidak melakukan perkara tersebut. Dia mengikut sunnah. Dia pun bincang dengan bini dia. Dia kata ada seorang janda anak 2. Saya tengok hidup dia susah. Jadi dia kata abang bermaksud nak menyelamatkan dia dan anak dia. Jadi abang nak kahwin dengan dia. Dan dia pun mampu, dia ada duit. Mengamuklah bini dia pun. Bini dia ni memang penentang poligami. Top 10 lah lebih kurang gitu. Jadi bila begitu, yang si suami nak juga berkahwin, bini dia kata, kalau abang nak kahwin boleh, tapi kita uruskan dulu perceraian. Cerai. Dia kahwinlah dengan janda tu. Diceraikan bini dia. Masalah tuan-tuan yang dirahmati Allah, 4 tahun selepas itu. 4 tahun selepas perceraian, kebetulan yang bini dia ni atau janda dia ni, dia buka spa kecantikan. Tuan-tuan fahamlah orang spa ni kan. Kalau orang dia bagi cantik, dia tak cantik, tak lakulah produk dia. Orang yang buat spa ni, dia pun kena cantik, kena seksi. Barulah, ini lepas spa tengok cantik. Dan dia ada partner join. Nak jadikan cerita, salah satu daripada customer dia ni, suami isteri, datang, pun keluarga yang baik bagus juga. Jadi suami dia ni, setiap kali isteri dia nak buat spa, dia hantar. Ada kalanya dia tunggu, ada kalanya dia hantar, dia balik. Jadi customer tetaplah ni. Tuan-tuan rahimakumullah, apa yang berlaku? Yang si punya spa tadi, dia cemburu pula dah. Dia cemburu tengok bagusnya suami kawan ni, hantar, lepas tu tunggu, lepas tu balik. Maknanya dia jaga bini dia. Dia kata bagus punya ni. Satu hari dia telefon spa ni, menyatakan bahawasanya tarikh hari ini cancel sebab ada masalah.
Itulah awal. Yang sebelum ni tengok je, tak pernah sembang pun. Tapi yang ini sembanglah tadi dengan dalam telefon, dah 2 kali, 3 kali. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia jatuh cinta pula dah dengan suami kawan tu. Tengok, hari itu suami dia nak kahwin, dia penentang poligami. Sekarang ni pula dia nak ambil kawan tu dan desak lelaki tersebut supaya kahwin dengan dia. Tak bagi duit pun tak apa, sebab dia ada spa. Itu yang orang komen kat bawah tu. Masa suami hang nak kahwin dulu, kan, hang fikir hang punya perasaan. Lah ni hang nak kahwin dengan suami orang, hang tak fikir ke perasaan bini dia macam mana? Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, bahwasanya kadang-kadang hukum itu dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa tadi? Daripada melakukan perbuatan kahwin senyap-senyap dan perkara-perkara yang lain berlaku. Kalau tuan-tuan pernah perasan dulu ada satu viral, satu cerita ketika mana seorang suami tiba-tiba sakit serangan jantung. Okey. Jadi bila begitu, yang bini dia pergi hospital. Tengok-tengok ada orang tepi tu duduk. Terkejut bini dia. Dia kata, hang siapa? Dia kata, ini suami aku. Allahu Akbar. Dia jaga tuan-tuan. Laki ni kalau dia nak menikah, dia sanggup nipu. Sebab itu cerita peram dia kepada dia, mesti pandai berbohong, mesti pandai apa? Kelentong kepada nasi waktu dengannya. Itu syarat. Kalau tuan-tuan niat nak kahwin 2, 3, 4, tapi tuan-tuan jujur sampai ke sudah takkan dapat kahwin. Nah, dalam 1001 kot kata nak yang abang nak kahwin satu lagi. Balik-balik rumah, balik-balik masjid saya lagi, sampai-sampai rumah pi khabar aku nak kahwin. Silat-silat hari bulan naik roti canai kat muka. Jangan main-main dengan perempuan ni. Ada sebab berkan semualah. Memang penentang poligami yang sangat dahsyat. Okey, ni cerita poligami pula dah. Tak apa, saja je tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu lagi last cerita tentang poligami ni. Bukan poligami lah, bini simpanan. Tuan-tuan rahimakumullah. Pun orang typing. Dia ni orang typing, tapi dia ni welding besi. Tuan-tuan siapa yang welding bukan tuan-tuan lah. Dia ni tukang besi. Nah, dan ada dia punya kedai dia, typing pun ada, di Kuala pun ada. Tuan-tuan rahimakumullah, punyalah bini dia bengang tu. Langsung tidak ada. Hebat tak hebat laki tipu helah dia ni. Yang laki ni, bini dia kata langsung sebiji bayam pun langsung tak ada perasaan mencurigakan bahawasanya suami dia tu pasang dua. Siapa tuan-tuan? Punya taatnya selalunya yang paling ikut ni bini kedua. Punyalah bagus bini kedua ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebabnya suami dia ni setiap kali ada urusan di Kuala, tak pernah bermalam di Kuala. Maksudnya kerja balik, kerja balik, kerja balik. Rupa-rupanya dia balik rumah yang di Kuala ni siang sahaja. Dan bini dia pun tak marah. Tahu-tahu cerita anak 3 orang dah. Tu saya kata tadi, siapa tuan-tuan atau siapa-siapa nak kahwin senyap-senyap, syarat dia kena pandai kelentong lah. Okey. Jadi poligami di antara menyelesaikan masalah. Tidak berlaku perbalahan, tidak berlaku penganiayaan. Maknanya kalau harta, contoh kalau si suami meninggal dunia, bini pertama pun dapat, bini kedua pun dapat. Yang terakhir pagi ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, man ata'ani faqad ata Allah
wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Sebab itu kita nak pilih pemimpin kena bercirikan mengikut sunnah Nabi. Jangan asal pilih. Contoh A mengikut sunnah Nabi tapi dia bukan saudara mara kita. B, dia ni tak mengikut sunnah Nabi, tak boleh dipercayai, tapi birah kita, besan kita, sepupu kita. Jangan pilih atas nama dia adalah keluarga kita. Siapa? Bila kita taat kepadanya, kita telah ikut murka kepada Allah. Kata Nabi, barang siapa mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendengar dan sesiapa yang menderhakaiku berarti dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati amir ataupun ketua berarti ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang mentaati amir dan barang siapa yang menderhakai amir berarti ia telah menderhakaiku. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata Nabi, isma'u wa ati'u wa in ustu'mila alaikum abdun habasyiyun. Dengarlah dan taatlah sekalipun yang dilantik untuk menjadi ketua itu adalah hamba abdi ataupun orang Habasyi kulit hitam. Itu yang saya katakan tadi. Walaupun dia bukan saudara mara kita, tetapi dia adalah orang yang mentaati Allah. Pilihlah dia. Dia saudara kita, tapi dia orang yang menderhakai Allah. Tolaklah dia. Sebab bila kita menerima dia menjadi pemimpin, arahan dia kita kena ikut. Nah, bila arahan dia ikut bercanggah dengan hukum syarak, maka kita telah menderhakai Rasul dan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Okay, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bacakan lagi 2 hadis serta kita akan bincangkan apa dia rukun-rukun bai'ah. Bai'ah ni apa yang menepati syarak. Kalau tidak ikut rukun tersebut, maka bai'ah tersebut boleh ditolak. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada maklumat dan ilmu yang kita dapat kongsi pada pagi ini bermanfaat untuk diri kita dalam urusan dunia dan juga akhirat. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak istri kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah rahmat atas perjumpaan kami ini ya Allah, dan peliharalah kami ya Allah selepas perpisahan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.